Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Syawal kepada anda semua penonton setia Koresponden Bernama. Saya Fazil Fuad akan bersama dengan anda dalam program Koresponden Bernama, di mana sebuah program yang menghubungkan Biro Bernama di seluruh Malaysia dan Koresponden Bernama di seluruh dunia. Hari ini kami akan bawakan kepada anda antara fokus kita pada hari ini adalah lemang istimewa hanya di Pulau Pinang. Dan kita akan menyelami hati mencari erti kebahagiaan sebenar. Baik, kami dari Koresponden Bernama mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Koresponden Bernama yang tetap setia bersama dengan kami. Dan kami mulakan Koresponden hari ini dengan bingkisan istimewa dari Pulau Pinang. Lemang yang dihasilkan daripada campuran pulut dan santan, kemudian dibakar di dalam buluh secara tradisional menggunakan arang dan kayu api adalah antara juadah wajib dinikmati apabila tiba musim perayaan terutamanya Aidilfitri. Walaupun berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, pengusaha lemang Pak Tam di Lahar Yoi, Tasik Gelugor, Muhammad Sobri Harun tetap meneruskan perniagaannya bagi memastikan pelanggannya dapat menikmati juadah itu di pagi raya. Kita akan bersama dengan Nur Adilah Abdul Wahab. Ada butiran lanjut berkenaan dengannya. Silakan Adilah. Beliau yang merupakan generasi kedua mengusahakan perniagaan itu selepas mengambil alih daripada arwah ayahnya Harun Othman sejak tahun 1994, masih mengekalkan kaedah tradisional dengan membakar lemang yang dihasilkan daripada campuran pulut dan santan menggunakan arang dan kayu api. Selain lemang, Muhammad Sobri turut menjual ketupat sejuk beku dan serunding, di mana kuantiti yang dihasilkan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini juga terpaksa dikurangkan dengan hanya 10,000 biji ketupat dihasilkan berbanding 40,000 biji pada tahun lepas. Ya, pasal orang pun tak dikeluar nak beli, kita pun nak berniaga, nak pergi pasal Ramadan pun tak beli kan, kalau tidak pasal Ramadan, pasal malam kan, kita boleh hadapi kan ni. Orang main order lah. Sempena Aidilfitri dengan norma baharu tahun ini, Muhammad Sobri atau lebih dikenali sebagai Pak Tam hanya menerima tempahan daripada orang perseorangan, pihak masjid dan pelanggan tetapnya, dengan anggaran tempahan yang diterima berkurangan sebanyak 50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebiasaannya, jumlah tempahan lemang Pak Tam untuk Hari Raya Aidilfitri adalah antara 4,000 ke 5,000 batang yang dijual pada harga RM17 sebatang. Tapi tahun ni memang tak setengah daripada yang selalu lah. Kita pun tak tahu lagi kan macam mana keadaan ni kan. Macam orang nak keluar pergi pun payah kan. Susah sikit. Berkongsi mengenai sambutan Hari Raya, Muhammad Sobri kebiasaannya menyambut perayaan itu bersama keluarga pada Hari Raya pertama, sebelum rutin membakar lemang diteruskan pada Hari Raya kedua untuk menyiapkan tempahan bagi rumah terbuka. Katanya dengan sambutan perayaan yang luar daripada kebiasaan pada tahun ini, orang ramai juga tidak dapat membuat tempahan yang banyak disebabkan anak-anak yang berada di perantauan tidak dapat pulang ke kampung dan tiada tetamu yang hadir untuk menziarah. Namun, Muhammad Sobri berkata, tempahan untuk lemang tetap ada kerana makanan tradisi turun-temurun yang dimakan bersama rendang itu adalah simbolik kepada sambutan Hari Raya. Walaupun Hari Raya kali ini disambut secara sederhana dalam suasana normal baharu, namun makanan tradisional seperti lemang tetap tidak dilupakan. Malah boleh dikatakan juadah ini antara juadah wajib ketika Hari Raya.
Dalam kemeriahan kita menyambut Aidilfitri adalah penting untuk kita terus mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dengan sentiasa memastikan penjarakan sosial, mengamalkan langkah-langkah kebersihan diri dan yang paling penting terus duduk rumah. Kita jaga kita pasti menang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari saya Nur Adila Abdul Wahab, Pulau Pinang. Baik, terima kasih Adila di atas laporan anda. Itulah dia dapat kita saksikan ya, setiap negeri ada saja menu-menu wajib setiap kali perayaan Syawal disambut. Contohnya macam Pulau Pinang tadi, lemang. Kalau kita tengok kat Johor, dekat Perak, macam-macam lah menu juadah kita pada hari ini. Mungkin ada di antara anda yang tengah menyambut selera sekarang ini. Selamat menyambut selera. Baik, seterusnya kita bersama dengan Tuan Haji Ahmad Syukri Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di dalam talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Tuan Haji, kita tahu bahawa sekarang ini kita menyambut bulan Syawal, tetapi bulan Syawal ini adalah lain daripada yang lain kerana kita sambutnya dengan the new normal ataupun norma yang baru. Bagi pandangan Tuan Haji berkenaan dengan Syawal ketika PKP ini, silakan Tuan Haji. Baik, yang pertamanya kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita melalui satu proses norma baru yang tidak pernah kita lalui sebelum ini, di mana yang pertama kita dapat berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan. Itu merupakan sebagai satu nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kemudian pada masa yang sama kita dalam bulan Ramadan baru-baru ini kita dapat menunaikan zakat harta kita dan zakat fitrah kita. Ini juga merupakan nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita dapat bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita. Saya fikir ini di antara rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Walaupun dalam suasana PKP, walaupun dalam suasana yang pergerakan kita agak terhad, tetapi saya katakan tadi, kita tetap melahirkan rasa syukur kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita, pertama dapat berpuasa, yang kedua kita dapat meraihkan hari kemenangan. Hari Raya Fazli merupakan sebagai hari kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Cuma kita sebagai seorang mukmin dan juga sebagai seorang mukminah, muslim ataupun muslimah, kita berusaha sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan dan di Syawal ini untuk kita koreksi diri kita sejauh manakah tingkat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir, saya yakin ada yang terkesan dengan PKP baru-baru ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, orang yang ada masalah kewangan dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita positif, kita yakin bahawa insya-Allah masalah-masalah yang melanda kita akan terangkat apabila ada usaha dan ikhtiar daripada kita. Bulan Syawal juga adalah sebagai satu bulan untuk kita meneruskan, menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah. Sebab itu dikaitkan, kalau nikmat itu kita nak kekal dalam kehidupan ini, caranya dengan kita menzahirkan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepada aku, nescaya aku tambahkan nikmat kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, ketahuilah bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala itu sangatlah pedih. Maksudnya ialah kita kena sentiasa menzahirkan rasa syukur tadi, termasuklah dalam kata-kata kita. Banyak sebut Alhamdulillah. Walaupun apa yang berlaku, Alhamdulillah kita masih dapat bertahan sampai ke tahap ini. Dan yang keduanya ialah dari sudut hati kita.
hati kita redha, hati kita cukup bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan sudah tentu yang ketiga ialah dari sudut anggota. Anggota ni maksudnya Fazli ialah ketaatan kita, kepatuhan kita kepada perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi jangan luput daripada kita untuk sentiasa menzahirkan rasa gembira kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tidak boleh menziarahi kawan-kawan kita, sahabat andai kita seperti dahulu. Tetapi dalam dunia media sosial hari ini, dengan kemudahan-kemudahan yang ada kepada kita, pelbagai cara boleh kita jalinkan hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Mungkin kita tak boleh bersalam, mungkin kita tidak boleh berpeluk dengan sahabat-sahabat kita, tetapi mungkin kita boleh hubungi melalui telefon, melalui WhatsApp dan sebagainya, untuk kita jadikan bahawa hubungan silaturahim itu sesuatu yang kita perkuatkan, yang kita pertahankan daripada masa ke semasa, untuk insya-Allah kita nak termasuk daripada golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Mari kita gunakan dalam suasana sekarang untuk kita eratkan hubungan silaturahim dengan new normal, dengan cara baru, dan jangan sekali-kali dalam bulan yang baik ini, hari-hari yang baik ini, kita tidak bertegur sapa sebagai contoh, kita masih bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Kita kena ingat bahawa kehidupan ini akan menjadi indah kalau kita sentiasa membina hubungan silaturahim dan selalu kita kekalkan, kita perkuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Syukri Yusof di atas penerangan itu tadi. Kita beraya dalam keadaan the new normal daripada pandangan Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, itu dia, kita telah pun bersama dengan Tuan Haji Ahmad Syukri Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti ada satu bikisan yang menarik khas untuk anda penonton setia Koresponden Bernama. Kita berhenti berehat seketika. Ya, masih lagi bersama dengan saya, Fazli Fuad, dalam program Koresponden Bernama edisi khas ketika raya. Baik, seperti mana yang saya katakan tadi, sebelum kita berhenti berehat seketika, kita ingin menyaksikan satu bikisan yang istimewa, iaitu Raya Bersih Anak-anak di Rumah Jalinan Kasih Anak Yatim Miskin Ceras Selangor. Jom, sama-sama kita saksikan. Terletak di sekitar Ceras, rumah kebajikan yang dibangunkan sepasang suami isteri 10 tahun yang lalu masih tetap teguh berkat kasih sayang mereka pada anak-anak yang kurang bernasib baik. Wajah ceria penghuni-penghuni rumah kebajikan ini terserlah sewaktu kehadiran kami. Misi yang lebih besar diorang ni supaya dia punya kebajikan, pendidikan terjaga. Dan kebanyakan anak-anak yang kita dapat ni, walaupun anak yatim, asnaf terbiar, pendidikan diorang tak sama macam anak-anak yang kita memang punya keluarga yang lengkap. Namun di sebalik kegembiraan mereka, ada kisah duka yang sukar untuk diluahkan. Dia tinggalkan mak saya. Lepas tu mak saya dia duduk seorang-seorang. Lepas tu dia saran saya dengan adik saya. Lepas tu lama-lama tuan rumah dah halang kita orang sebab tak bayar. Tak bayar sewa rumah. Kalau mak saya kata pergi dekat rumah makcik di kampung. Lepas tu bila ketuk-ketuk rumah makcik tak buka, makcik dah pindah rumah. Lepas tu kita orang terpaksa tinggal dekat seorang ampang.
Puan Lela sekeluarga tidak lokek menjaga kebajikan golongan ini. Dia juga berusaha menyelesaikan permasalahan setiap penghuni rumah ini. Baginya, kewujudan mereka sudah dianggap seperti zuriatnya sendiri. Mak tinggalkan saya dengan nenek di umur 3 bulan. Lepas tu nenek membesarkan. Sampai umur 11 tu nenek meninggal. Lepas tu semua cakap tak siapa boleh jaga. Lepas tu anak sulung nenek hantar sini. Harapan saya dapat jumpa keluarga. Mama, adik rindu mama, rindu keluarga. Harap sangat dapat jumpa. Datang sini. Hati mana yang tidak meronta? Kepada siapa hendak mengadu? Jika ibu bapa kandung sendiri sanggup mengabaikan dan meninggalkan anak-anak mereka, kepada siapa lagi hendak mereka sandarkan kasih sayang? Ini pula kisah keluarga yang sinonim dengan peribahasa harapkan pagar, pagar makan padi. Seorang adik yang diamanahkan oleh ibunya kepada kakaknya untuk dijaga, diperlakukan seperti binatang. Abang pernah urut, kalau kita laporkan dia akan rayakan video tu. Lepas tu bagi tahu kakak pun buat tak tahu je. Pernah rasa nak bunuh diri lah, tapi fikir balik. Rasa nak lari pun ada, tapi tak tahu nak pergi mana. Ternyata ada sisi gelap dalam masyarakat kita yang tidak kita ketahui. Tidak terluah dengan kata-kata. Hanya air mata yang menjadi pengganti kepada bebanan selama ini. Jika ada kasih sayang yang masih bersisa, hulurkan sumbangan anda kepada mereka yang memerlukan perhatian kita. Pengalaman saya kali ini sungguh bermakna kerana dapat berhari raya secara tak langsung menyantuni anak-anak di rumah jalinan kasih anak yatim miskin Selangor dan juga penghuni untuk rumah Persatuan Perlindungan dan Kebajikan Jalinan Kasih. Semoga bikisan dan perkongsian yang saya berikan pada anda dalam laporan koresponden kali ini memberi pedoman buat kita semua tentang erti kehidupan yang sebenar. Semoga lebaran kali ini memberi kehidupan yang lebih baik buat mereka dan buat kita semua. Aisyah Ahmad Azam untuk koresponden bernama. Mewakili Rumah Jalinan Kasih ingin mengucapkan Ya, baik, itu dia tadi kita dapat saksikan satu bikisan yang istimewa ya, iaitu Raya Bersih Anak-anak di Rumah Jalinan Kasih Anak Yatim Miskin Ceras Selangor. Dan diharapkan semoga ianya menjadi pedoman dan iktibar agar kita sentiasa menghargai dan mengambil peduli akan nasib anak-anak di luar sana yang amat-amat memerlukan perhatian untuk meneruskan kehidupan hari ini, esok dan masa depan. Baik, daripada pengisian bikisan itu tadi, kita terus saja ke segmen yang seterusnya. Kita ingin mengupas topik berkaitan dengan Aidilfitri yang sederhana. Mensyukuri nikmat kita masih lagi dapat berhari raya walaupun negara kita diuji dengan wabak pandemik berbahaya dan terpaksa berdepan dengan pelbagai norma baharu. Jadi untuk bercerita tentang ini bersama kita kali ini ialah pengerusi Syria Care iaitu Siti Sakinah Mior Omar Baki di talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Syawal, selamat menyambut hari raya. Selamat hari raya. Kul aam wa antum bikhair kata orang Arab.
Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, Puan, seperti mana kita tahu situasi sangat berbeza ya cara kita untuk menyambut perayaan di sini lain, di Syria lain. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimanakah perbezaannya, Puan Siti Sakinah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita merayakan Aidilfitri ini sebenarnya adalah satu ibadah ya, bukan sekadar sebagai satu adat. Tetapi kadang-kadang kita dah bercampur baur di antara adat dan ibadah. Seperti mana juga kita di Malaysia menyambut Aidilfitri, mereka di Syria sebelum perang menyambut lebih kurang sama je macam kita. Pagi raya pergi solat, kemudian mereka akan menyediakan juadah-juadah yang istimewa untuk pagi raya, kemudian ada sesi ziarah menziarahi saudara mara dan sebagainya. Tetapi amat menyedihkan apa yang kita lihat sekarang, suasana hari raya di sana tidak lagi seperti mana yang pernah mereka lalui dalam 9 tahun ke belakang ya. Kalau kebanyakan kanak-kanak yang dibesarkan, malah yang dilahirkan di kem-kem pelarian, perkataan Aid itu sendiri ataupun hari raya itu sendiri sudah merupakan satu perkataan yang sangat ganjil bagi mereka. Mereka tidak tahu bagaimanakah perayaan hari raya, apakah pengisian hari raya itu sendiri. Sebab mereka tidak seperti ramai kanak-kanak kita contohnya ya, tidak ada pakaian baru, pakaian yang lama pun tidak bertukar, tidak ada makanan yang istimewa di pagi raya, sama sahaja. Dan yang paling menyedihkan ya, biasanya kita bila hari raya adalah masa dan peluang untuk kita sama-sama berkumpul dengan ahli keluarga, masa dan peluang untuk kita berjumpa sanak saudara yang barangkali dah lama kita tak jumpa. Tetapi dalam keadaan mereka di mana lebih daripada 4 juta orang menjadi pelarian dan mereka melarikan diri itu dalam keadaan tergopoh-gapah, huru-hara keadaannya, masing-masing lari menyelamatkan diri. Jadi bukan kadang-kadang lah, kebanyakan keadaannya adalah mereka terpisah daripada ahli keluarga mereka dan mereka tidak tahu sama ada ahli keluarga mereka masih hidup ataupun tidak. Ya, ada di kalangan yang mati, meninggal, ada yang terbunuh di bawah runtuhan rumah mereka, ada yang ditahan pihak pemerintah berada di dalam penjara-penjara mereka yang masuk tak keluar-keluar, yang ditangkap terus tidak mendengar kabar berita. Yang paling menyedihkan kita bila ada ahli keluarga kita meninggal dunia dan kita tidak tahu di mana mereka berada kan. Kita kata sekurang-kurangnya boleh tengok kubur pun jadilah kan. Jadi itu adalah antara situasi atau senario yang berbeza dengan kita, walaupun kita berhadapan dengan norma baru di Malaysia, berhadapan dengan bulan puasa dan hari raya yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita perlu rasa sangat-sangat bersyukur kerana kita masih lagi boleh berhari raya walaupun dalam suasana yang berbeza, tetapi cukup bermakna bagi kita. Ya, kita cuba mengisi norma baru ini, tetapi bagi mereka di sana keadaan sangat menyedihkan dan oleh kerana itu kami cuba menghiburkan ya kanak-kanak, khususnya dalam sebab itu menyambut hari raya ni dengan mengadakan majlis bagi mereka, memberi kegembiraan ya, berkongsi makanan, memberi gantian pakaian dan juga kita mengadakan mainan dan sebagainya. Ya, kita yang berada dekat Malaysia seharusnya tanamkan rasa bersyukur ya. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni ya, ada orang cakap alamak tahun ini raya tak seperti dulu kan. Rasa macam sunyi je, tak seperti tahun-tahun sebelum ni. Tapi kita bandingkan di Syria bagaimana? Seperti mana yang Puan katakan tadi, raya mereka seperti mana 9 tahun ke belakang ya. Mungkin itu satu perkara yang sangat menyedihkanlah bagi kita yang berada dekat sini. Baik Tuan, Puan, nasihat kepada semua umat Islam dalam bersederhana di hari raya ini dan juga bersyukur selalu jika kita nak bandingkan tatkala kita beraya di Syria dan juga di Malaysia ini. Bagaimana? Ada ucapan sikit, Puan? Silakan. Sebenarnya pandemik COVID-19 yang melanda ni dalam sedar atau tidak, dia adalah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita untuk kita come back to the basics. Kembali kepada bagaimana kita sebelumnya. Jadi dalam apa sahaja kita lakukan, seharusnya lah kita mengingati diri kita untuk bersederhana kerana itulah anjuran dalam agama, supaya kita faham sebenarnya hari raya itu adalah untuk hari kita merasakan berjayanya kita melalui bulan puasa ya, menghidupkan hari raya sebagai satu ibadah dan bukan kita berbelanja dengan sewenang-wenangnya, berbelanja dengan berlebih-lebihan ya. Sebab sekarang ni pun Allah bagi dalam keadaan pandemik ini kita
nak berbelanja lebih pun, Ya. nak buat untuk apa kan, nak pakai Betul. offer pun, nak tunjuk kat siapa Ya. kan. Hikmahnya Betul. cukup besar sebenarnya. Baik, Jadi Puan. kita mengambil kesempatan ini, kita bersederhana kembali kepada ajaran agama dan dalam masa yang sama mengingati mereka yang kurang bernasib baik dengan memberi kebahagiaan kepada mereka, menderma dan membantu mereka merasa sedikit saja apa yang kita rasai. Betul, apapun kita kena amalkan sifat wasatiyah kan dalam kehidupan kita tak kala kita menyambut perayaan ini. Baik, terima kasih Puan di atas maklumat itu tadi. Terima kasih. Salam Syawal. Selamat Hari Raya Baik. semua. Selamat Hari Raya. Baik, itu dia kita telah pun bersama dengan Puan Siti Sakinah Mior Omar Baki, pengerusi Siriake atas perkongsian itu tadi. Baik, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Teruskan bersama kami di Bernama TV dan kita berada dalam Syawal norma baru ataupun the new normal. Kalau sebelum ini mungkin kita bersalam-salaman. Selepas ini kalau kita nak bersalaman, kita tunduk sikit, kita letak tangan di dada kita. Kita jumpa lagi nanti. Salam Syawal daripada kami di Koresponden Bernama. Berita. Tak.